Kemudian sapu kepala. Tadi yang basuh hidung dengan mulut tadi, Lala dah sentuh, saya sebut sekali lah. Yang paling sunnah ataupun yang paling rajih di kalangan para ulama, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung mesti disekalikan dengan satu cedokan. Kerana hadis yang jelas menyatakan sedemikian. Hatta itulah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu'. Dan sebagai ulama Syafi'i yang lain, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, semuanya memilih hadis Abdullah bin Zaid, di mana kata beliau, hadis ini riwayat dalam Sahih Bukhari, di mana kata beliau, tawadda'a Rasulullah SAW famat madha wastansyaqa wastansara min kaffin wahid yaf'alu dhalika thalatha marrat. Nabi berwudu, Nabi masuk air ke dalam mulut, dan Nabi masuk air ke dalam hidung dengan satu cedokan, dengan satu kaf, dengan satu cedokan. Dan Nabi melakukannya sebanyak 3 kali. Maksudnya ambil air satu cedokan, separuh masuk ke hidung, separuh masuk ke mulut, separuh masuk ke hidung. Lepas tu buanglah, yang telan pula. Buang. Dan begitulah dilakukan sebanyak 3 kali. Dipanggil al-jam'u bainal matmadah wal istinsyaq. Dan itu juga yang pilih oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam masuk air ke dalam hidung dan mulut secara sekaligus, mana dalam satu cedokan. Tapi tidak dinafikan, kerana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam Al-Buaiti, dalam kitabnya yang lain, dalam Al-Buaiti pula memilih supaya diasing-asingkan. Sebab tu kalau kita lihat, seakan-akan ada 2 pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Mengasingkan pun muktamad, mensekalikan pun muktamad juga. Pasal sebagian besar kata lagu ni, sebagian besar kata lagu ni. Tapi tak dinafikan yang paling muktamad di kalangan yang dua-dua muktamad itu tak lain tak bukan ialah mengasing-asingkan, mensekalikannya. Kerana kesahihan hadis Abdullah bin Zaid di samping hadis-hadis yang lain. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi memilih hadis itu dan menolak pendapat yang menyatakan mengasingkan itu afdal. Tak adalah kata tak sunnah, tapi afdal. Dan hadis yang digunakan oleh ulama-ulama Syafi'i terdahulu ialah hadis Talhah bin Mutarrif yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah. Dan kata Imam An-Nawawi, hadis itu adalah hadis yang dhaif. Al-hadisu dhaifun, hadis itu hadis dhaif. Bila hadis Abdullah bin Zaid hadis yang sahih, berlawan pula dengan hadis yang dhaif, itu hadis Mutarrif, hadis Talhah bin Mutarrif ataupun Musarrif, saya tak ingat nama dia. Sudah pastilah hadis Abdullah bin Zaid. Sebab itu ulama-ulama fiqh yang muhaddits, yang ada latar belakang hadis, pasti akan memilih mensekalikan, itu lebih baik. Tapi kalau mengasing-asingkan pun tidak mengapa. Dan saya tak nafi kita diajar memang mengasing-asingkan, betul tak? Hatta buku-buku kecil-kecil ni pun ajar asing, kan? Sunat wudu, basuh tangan, basuh hidung, basuh mulut. Habis tu kalau nak bagi sekali macam mana? Dia buat sekali. Sunat nombor 1 basuh tangan, nombor 2 basuh mulut dan hidung. Kena buat gitu. Tapi bila dah di nombor asing-asing, dia jadi asing lah. Dan dalam buku fiqh terdahulu pun memang diasingkan sedemikian. Walaupun cara perbahasannya pun dia sekali lah. Tapi sebab diasingkan sedemikian, jadi kita pun ikut-ikut cara tu lah. Sebab itu terlihat buku-buku fiqh yang moden, dia telah mensekalikan. Bila sunanul wudu, dipanggil the preferable in wudu, benda-benda yang sunnah. Nombor 1 basuh tangan, nombor 2 bersiwak, ataupun nombor 1 siwak, nombor 2 basuh tangan, nombor 3 dia kata berkumur dan memasukkan air ke hidung, dia sekaligus. Nampak? Dan itu lebih nampak lah, lebih nampak. Baik.